Hai, selamat sejahtera. Nama aku Husna Nabila dan ini adalah video YouTube pertama aku, dan hari ini adalah cubaan aku untuk bedah buku bertajuk Feminis tulisan Taufik Mohaji, diterbitkan oleh Fiksi pada tahun 2018. Dan tak silap aku, dulu memang Fiksi ada pernah buat pertandingan di mana siapakah yang boleh tulis tajuk buku bertajuk feminis. Dan masa tu aku tak memang aku tertarik lah, aku tengok macam wow. Dan aku tanya kepada Taufik Mohaji tanya daripada tahun 2021 berjaya menulis karya ini, dan aku setuju kenapa dia menang. Aku rasa dia berjaya merakamkan um, sesuatu yang sangat sulit di dalam hanya buku setebal ini. Power. Memang aku sokong Taufik Mohaji menang. Okay. So ini bedah buku, so memang bukan review, dan memang ada spoiler alert untuk sesiapa yang tak pernah baca, dan aku akan buat analisa secepat mungkin lah. Tak nak buat panjang. Okay. So, Jahaniza ni adalah seorang budak 16 tahun di sebuah sekolah, dan dia cuba menjadi presiden kelab kelab kembara, dan dia juga sebab untuk masa depan lah, sebab kan zaman sekolah kalau kau nak point markah bagus, kau kena ada credential ataupun reputasi yang baik lah masa zaman sekolah. So jadi presiden ni yang dapat markah bagus. Kemudian di samping tu juga dia adalah seorang anak, um, anak kepada ibu tunggal, anak perempuan sulung kepada seorang ibu tunggal. Dia ada seorang abang bernama Aiman dan seorang adik bernama Kintara. Abang dia walaupun abang sulung dah habis belajar, tapi uh, tak bekerja dan tak ambil pot langsung pasal keluarga dia. Kintara pula, adik dia 14, dia tengah musim memberontak, rindukan bapa kandung dia. So dia mula ambil dadah dan keluar waktu malam cari boyfriend dan sebagainya. 14 tahun pula tu. So memang menarik. Kemudian uh, dia ada Jah Aniza ada kawan baik dua orang, Leah dan Eva. Dan inilah karakter dalam hidup dia. Kemudian dia ada seorang satu lagi karakter, Cikgu Azhar. Menarik juga karakter ni. Dan seorang lagi lelaki bernama Mak Lim, sebaya, dan dia adalah dulu pendebat, dan mereka bertembung apabila Mak Lim pindah ke sekolah Jah Aniza. So, okay. So, apabila cakap feminis, memang permulaan cerita ni dimulakan dengan bagaimana Jah Aniza ni dengar YouTube video pasal interview seorang Mansur Rogol, tetapi yang tidak didengari suaranya. Tiada siasatan, dan uh, mangsa ini dipersalahkan. Dan dia masa tu, apabila dia dengar cerita, dia sejak geramnya. Kenapa tak didengari? Dan Jahaniza ni, dia menjadi antara sebab kenapa, adakah dia nak jadi feminis? Itulah persoalan kat belakang ni, adakah dia nak jadi feminis? Aku rasa dia bukan nak jadi feminis atas pilihan, tapi dia jadi feminis kerana kehidupan dia mewajibkan dia jadi feminis. Kalau dia tak jadi feminis, dia nak jadi apa? Takkan memang dia akan dibuli-buli lah. So, jawab soalan belakang ni, um, adakah dia mau jadi seorang feminis? Dia kena menjadi feminis. Kalau korang baca buku ni, bagi aku karakter Jahniza adalah seorang budak 16 tahun yang sangat overload dengan tanggungjawab, berlambat-lambat tanggungjawab dia. Dan buku ni kau boleh tengok untuk pembaca matang, tetapi budak sekolah menengah pun dah ada perkataan pembaca matang kan. So karakter dia sekolah menengah, tapi untuk pembaca matang kerana uh, memang ada maksud lah, sebab kita sebagai seorang perempuan sejak berusia muda lagi, kita telah didepankan dengan pelbagai benda pasal seks, rogol, um, bahaya jenayah. Benda tu memang terdedah kepada kita sejak kita muda lagi, daripada kecil lagi. Macam Kintara, watak dia 14 tahun tapi dia dah ada isu dadah dan seks bawah umur. So memang statutory rape. So buku ni memang sangat berat, dan tanya kepada penulis sebab power penulisan dia. Okey, kembali kepada topik asal. Um,
seperti aku cakap, bagi aku buku ni pasal tanggungjawab yang overload bagi Jahaizah. Bila aku baca, dia lah yang mengemas, tolong mak dia, dia lah juga yang tolong mak dia masak, buat kuih semua, jaga adik dia, halang adik dia daripada ambil dadah. Dia juga yang selamatkan mak dia daripada abang dia yang asyik nak duit sampai pukul-pukul mak sendiri. So bagi aku watak ni memang sangat memang karakter dia overload dengan tanggungjawab walaupun dia umur 16 tahun. Sepatutnya umur 16 tahun dia tak payah nak co-parent lagi. Kenapa Jahanizah berusia 16 tahun dia terpaksa co-parenting dengan mak dia sendiri? Kerana bapak dia tak gunalah. Dia kerana dalam ni watak dia, bapak dia di dalam penjara. Laki tak guna. So memang ini menyebabkan Jahanizah dipertanggungjawabkan. So kalau kita bincang pasal dalam buku ni persoalan Jahanizah, hubungan dia dengan mak dia, pertama itulah dia terpaksa co-parent. Dan mak dia, walaupun dia cuba cakap dengan mak dia, dia kena didik abang dia agar ambil tanggungjawab, mak dia tak nak dengar. Tapi walaupun mak dia tak nak suruh abang dia bertanggungjawab, Jahanizah dipaksa oleh mak dia untuk bertanggungjawab. Contohnya, Jahanizah dulu seorang pendebat, dia jadi pendebat, mak dia halang jadi pendebat sehinggalah cikgu sekolah pujuk. Sebab Jahanizah ni berbakat, orang dia masa depan dia cerah dan boleh pergi jauh, barulah mak dia bagi. Kemudian bila dia jadi presiden kelab kembara pun mak dia cuba halang juga. Mak dia balik-balik, mak dia suruh Jahanizah jadi seorang kakak, jadi seorang anak dekat rumah, tolong mak dia semua tu. Apa guna abang dia? Ahmad Aiman tu kenapa watak abang dia tu macam tak buat apa-apa, so asyik Jahanizah yang kena buat. Kemudian apabila adik Jahanizah di apabila dia bawa dadah ke sekolah dan diketahui oleh pihak sekolah, kantoi ketika spot check, itu pun jadi salah Jahanizah juga. So itulah hubungan antara Jahanizah dengan mak dia, di mana mak dia paksa dia untuk co-parent. Pelik kan, umur 16 tahun dah kena co-parent. Tapi itulah masyarakat kita kan. Kalau pernah, aku rasa kan mesti ramai pernah dengar. Oh, kalau nak dengar kata-kata orang kan, kalau nak anak suruh nak lelaki kan anak perempuan, mesti dia orang cakap nak ada yang akan cakap nak anak perempuan sebab anak perempuan boleh tolong mak ayah jaga adik-adik. Ini adalah isu masyarakat di negara kita di mana benda ni sepatutnya tak berlaku. Anak tak sepatutnya co-parent dengan mak bapak. Sebab mak bapak tugas dia mak bapak, anak sepatutnya jadi anak. Tapi tiba-tiba dia terpaksa co-parent. Dan tapi bila kita tengok balik, mak mak Puan Jamilah, mak pada Jani, dia bukan sengaja pun nak paksa Jah co-parent. Abang dia tak boleh pakai, lepas tu bapak dia pula masuk penjara. So memang mak dia memang bergantung pada Jah. Walaupun dia tak akui, aku rasa memang jarang. Aku rasa tak pernah baca dalam ni mak dia cakap terima kasih pada Jah sebab tolong. Kalau aku pun marah. Tapi itulah hakikatnya masyarakat. Kemudian hubungan dia memang asyik co-parenting. Itu memang topik besar antara mak Jah dengan Jah sendiri. Asyik co-parent. Aku kesian, memang watak dia memang terkejut lah. Banyak sangat co-parent. Okey, seterusnya kalau kita tengok pula hubungan Jah dengan adik kandung dia. Jah cuba menjalankan tanggungjawab dia sebagai seorang kakak, tapi di mana batas tugas seorang kakak tu? Bagaimana jadi seorang kakak yang baik? Kalau adik dia tak nak dengar cakap dia, kemudian sama adik dia macam, kau jadi ally aku ataupun kau jadi musuh aku. So Jah dia nak memastikan adik dia tidak melakukan sesuatu tidak baik. So dia mestilah jadi musuh kan, tak jadi ally. Siapa nak jadi ally orang isap dadah dan keluar malam? Siapa nak jadi orang yang orang kata pembenar kepada perlakuan yang tidak baik lah. Lagipun adik dia umur 14 tahun. So jika adik dia melakukan seks, walaupun itu
uh, walaupun dia bagi konsen kepada pasangan dia, benda tu masih terletak pada statutory rape kerana adik dia berusia 14 tahun. Tapi bagaimana seorang kakak nak cakap benda tu pada adik dia? Dan aku rasa apabila Kintara buat macam tu sebab Jah macam dia sendiri tak tahu nak buat macam mana sebab dia umur 16 tahun, macam mana nak berdepan dengan isu ni. So memang memang terlalu complicated dan memang bagi aku apa yang uh, apa yang berlaku antara Jah dan Kintara memang satu yang uh, rumit lah. Dan sebagai seorang budak 16 tahun, walaupun Jah bercita-cita nak jadi feminis, bukan cerita lah, dia seorang feminis, nak jadi feminis, nak pertahankan hak wanita, tapi macam mana dia nak pertahankan hak wanita yang nak isap dada dan umur 14 tahun nak isap dada dan nak berpasangan di usia muda. Macam mana nak pertahankan hak wanita yang nak melakukan benda-benda macam ni. Ni memang sangat rumit. Kalau Jah ni uh, belajar pasal baca pasal feminism, tiba-tiba dia cakap pasal hak untuk membuat pilihan, agensi dan sebagainya, masih dia keliru lah. Dia nak macam mana dengan adik aku ni? Adik aku kot. Adakah apa hak Jah untuk tentukan apa yang adik dia nak dalam hidup dia? Okay, so itu memang satu benda yang rumit dan bagi aku mana-mana orang lain pun kalau dia pandang kiri kanan, orang tu pakai tudung, orang ni tak pakai tudung. So kalau ikut dalam konteks masyarakat sepatutnya pakai tudung. Tapi ada orang cakap, tak payahlah, suka hatilah orang tu nak pakai apa. So benda tu memang menarik. Tapi at the end, Kintara apabila bapa kandung dia keluar penjara dan dia jumpa bapa dia gembira dan dia sendiri yang kembali mendekati diri dengan agama. Dan itu pilihan Kintara sendiri. Memang Kintara sedih, mak dia meninggal, tapi orang yang paling Kintara rindu adalah bapa dia. Dan apabila semua dah baik, dia sendiri yang pulih keadaan tu sendiri. Dan Kintara sendiri minta maaf pada kakak dia apa yang dia buat. Tapi kalau ikutkan macam kalau ada plot twist lain kan, contohlah Kintara walaupun dah dapat apa dia nak, dia still nak buat benda lagi ekstrim lagi. Itu pun tak mustahil. Tapi dalam plot cerita ni, dalam buku ni, Kintara lepas dia dah jumpa bapak dia, dia jadi baik. Macam mana kalau lepas dia jumpa bapak dia, dia buat lagi perangai. So itu menarik lah, persoalan yang menarik. Tapi buku ni Kintara berpatah balik, kembali ke pangkal jalan. Okay, so seterusnya aku rasa pertemuan watak Jah dengan Leah, di mana Leah ni adalah kawan baik Jah. Leah dan Ifah adalah kawan baik Jah. Leah telah menyalahkan telah menyalahkan Jah apabila Jah gagal mengawal adik dia Kintara, dan kononnya Kintara telah merampas teman lelaki Leah, dan Jah ialah orang yang membenarkan perkara itu terjadi dan tidak mau cuba menghalang. Bagi aku ini adalah satu isu yang baik dan dirakamkan dengan baik oleh penulis dalam buku ni, di mana ini masa terjadi. Leah dia boleh salahkan Jah, dia boleh salahkan Kintara kenapa dia kehilangan kekasih dia, tapi dia tak pernah lihat sendiri kekasih dia tu yang bernama Louis berusia 21 tahun yang telah melakukan kesalahan merogol kanak-kanak bawah umur, dan melakukan seks dengan budak dengan individu bawah umur. Dia tak nampak tu. Dia nampak salah Kintara menggoda teman lelaki dia dan salah Jah. Ini adalah menarik kan isu ni. Inilah aku rasa orang kena tengok benda ni, kena baca buku ni. Macam mana isu ni memang kena dibincangkan. Kenapa apa tu Louis teman lelaki dia tak ada otak ke? Dia tak boleh ke nak say no? Budak bawah umur tak boleh. Kenapa tak boleh ke? Dan kenapa Leah salahkan Kintara? Dan inilah isu yang harus diketengahkan dalam masyarakat. Kenapa macam perempuan sama perempuan pun dah tak boleh nak fikir dengan lurus hanya kerana seorang lelaki.
Sedangkan lelaki tu manusia juga boleh berfikir, tapi seolah-olah diorang buat lelaki tu macam tak boleh berfikir. Sedangkan lelaki boleh berfikir dan boleh berkata tidak. Dan kalau tengok dalam buku ni memang tak ada, hanya sedikit sahaja Louis cakap kenapa dia suka Kintara, sebab Kintara budak kecil bawah umur dan boleh dibentuk-bentuk. Macam scary kan, macam grooming, macam pedophile sikit. So memang ada sifat-sifat tu lah dalam buku ni dia berbincangkan. Pendek je dialog tu, tapi memang sharp, memang terbaik. Aku rasa Taufik Muhaji memang bagus dalam penulisan dia. Kemudian pertembungan Leah dengan Cikgu Azhar, di mana ini memang terkejut lah, di mana cikgu yang selalu rapat dengan Jah, tolong Jah jadi presiden kelab kembara, rupa-rupanya seorang perogol. Dia memang ada kabar angin, kononnya apabila Jah jadi presiden, memang ada kabar angin, kononnya Cikgu Azhar ni telah berlaku sumbang dengan seorang pelajar sekolah. Tapi ada dengar cerita pula, kononnya dia berogol, ada setengah pula berlaku sumbang, ada setengah orang cakap pula dia adalah diperangkap oleh pelajar perempuan bernama Hidayah. Kononnya laki itulah penyebab dia mengandung. Dan tak siapa tahu kebenaran, dan kononnya Cikgu Azhar ni tak bersalah. Sehinggalah suatu hari Cikgu Azhar telah menjalankan pelbagai aktiviti grooming dalam buku ni panjang. Dia siap bagi buku, dia pergi makan sama-sama, memang dia mendapat kepercayaan Jah. Dan suatu hari cikgu tu bagi dia air minum, dan dalam botol minum tu punya ada ubat, dan Jah nyaris dirogol, tetapi diselamatkan oleh bapa dia yang baru keluar daripada penjara, dan selama ni jadi stalker. Aku takut, aku tak faham, macam agak rumit lah, agak kelabu sikit pasal bapa dia yang creepy ni keluar penjara lepas tu stalk anak sendiri. Tapi sebab perbuatan stalking tu lah dia berjaya menyelamatkan anak dia daripada dirogol. Kemudian dan Jah baru tahu rupanya memang cikgu dia memang seorang perogol, dan Hidayah anak tu telah dilahirkan, dan apabila ujian DNA dibuat, memang anak itu adalah anak Cikgu Azhar, dan Hidayah bukanlah mangsa pertama Cikgu Azhar. So aku rasa ini tamparan yang hebat bagi Jah, sebab pada awal cerita tu memang dia ada YouTube video dia cakap mangsa tidak dipercayai, tiada siasatan, dan dia telah mengulang sesuatu yang dia tidak mahu ulang, di mana dia sendiri tidak menyiasat dan mempercayai Cikgu Azhar daripada mangsa itu sendiri. Dan apabila dia kembali ke sekolah, dia sendiri berhadapan dengan pelbagai tomahan daripada kawan-kawan sekolah dia kerana Leah telah memfitnah dia. Leah yang marah kerana Jah tidak membantunya mendapatkan Louis kembali, telah menyebarkan fitnah. Orang ni Jah tu memang jahat lah, memang semua-semua. So benda ni bagi tekanan pada Jah, sebab benda tu memalukan lah, isu-isu seks. Kalau calik sikit pada perempuan, memang dia akan sebenarnya 2 perkataan boleh jadi 10,000 perkataan. Dan tak siapa tahu kebenaran dia sebab orang tak nak siasat. So Jah terpaksa berhadapan dengan perkara-perkara ini. Kemudian tak lama tu mak Jah meninggal, dan ini bagi tamparan yang teruk lah bagi Jah, dan ambil dengan berbagai benda yang jadi, dia terpaksa pulih semangat. Dan kat sini korang boleh nampak, kalau korang baca buku ni, korang boleh nampak macam mana seorang manusia, sekuat mana pun dia, kita masih vulnerable kepada kepada dunia luar. Walaupun kuat macam mana pun kita, fizikal kita tak berdarah semua, tapi mental kita tak adalah sekuat yang kita war-warkan. Bukan perempuan je, lelaki pun kalau jadi sesuatu memang crack juga. So memang kuat mana pun memang akan crack juga. So aku suka macam mana dia paparkan, sekuat mana pun Jah dengan overload tanggungjawab, dia still crack. Kuat di mana pun kena juga. Dan aku ending dia yang menariknya adalah apabila Leah akhirnya mengandungkan anak Louis, dan Louis hilang, tak tahu ke mana. Dan Leah boleh pula dan Jah dan Eva, walaupun diorang
marah dengan Leah. Dia orang tetap juga cari Leah kat hospital sebab nak tahu apa jadi, kenapa tak datang sekolah nak SPM tahun tu. Dan dia pergi, rupanya Leah mengandung. Dan Jah pula yang minta maaf pada Leah. Sedangkan Louis yang binatang tapi Leah Jah yang minta maaf. Dan Leah akhirnya merendahkan ego dia sendiri dan mengakui kesilapan dia dengan fitnah-fitnah yang telah dilakukan. So buku ini aku tak nak cerita lagi banyak, nanti lagi banyak spoiler dia, dan aku rasa ia sangat menarik lah, kerana dia memaparkan ini satu cermin masyarakat kita tentang isu-isu wanita dan isu-isu feminis. Walaupun Jah tak pernah cakap dia nak jadi feminis, tapi aku rasa memang satu keperluan untuk perempuan. Kalau dia tak tahu perkataan feminis pun dia akan um, menjadi juga feminis apabila dia nekat nak bagi nak mempertahankan hak-hak wanita. Memang tak ada benda lain. So tapi dalam watak ni satu ada watak Mak Lim. Mak Lim adalah mak dia memang spesies lelaki yang maybe seorang yang rajin baca buku dan bijak pandai, yang boleh empati, dan dia seorang feminis atau humanis. Tapi aku rasa macam regular lelaki macam Mak Lim ni. Tapi dalam buku ni cakap lelaki macam Mak Lim wujud. So tak tahu tak. So aku banyak lagi benda nak kupas, tapi takat itu je. Aku jemput sesiapa nak baca sebab ini banyak persoalan dan perkara-perkara yang menarik. Kalau tak baca, tak tahu. Dan boleh buat korang berfikir. Dan dia tak adalah, kalau korang baca, dia tidaklah terlalu feminin sangat. Dia tak adalah berbunga, pakai makeup. Tak, dia bukan pasal tu. Shopping, shopaholic. No, it's not about that. Bukan sebab tu. Aku rasa buku ni lebih realistik daripada cakap pasal shopping. Benda yang realistik bagi aku. Jadi perempuan yang realistik. Sebab bukan semua perempuan dia akan cakap pasal makeup 24 jam. Bukan semua perempuan asyik fikir nak cari lelaki mana, nak kikis duit lelaki siapa, tak ada. Buku ini aku rasa lebih realistik berbanding cerita-cerita orang rampas harta macam tu. Aku tak tahu kenapa aku cakap macam tu, tapi buku ni lebih realistik tentang wanita di kalangan wanita Malaysia sebelum mereka mencecah usia di mana diorang menggunakan seks untuk mencarikan duit. Tapi buku ni lebih realistik lah, dan aku memang recommend untuk sesiapa yang nak baca. Okay, itu sahaja buat setakat ini, dan aku dalam proses ada beberapa buku lagi aku tengah baca, dan bila aku ada masa aku akan buat video macam ni lagi. Dan enjoy setakat ini. Kalau ada komen nak tinggal, aku harap bolehlah orang bagi kritikan atau apa-apa yang membina, sebab aku nak teruskan usaha bedah buku ni, satu buku lain. Dan aku tukang sekarang ni aku seorang tukang jahit, tapi kebanyakan masa aku memang habiskan masa aku membaca, sebab aku suka membaca. Aku rasa aku kerja sebab aku nak beli buku untuk membaca dan sara hidup aku untuk jadi seorang pembaca. So aku harap korang support aku so aku boleh baca banyak-banyak buku tentang muka-muka bumi ni. Kemudian subscribe, I guess. Terima kasih. Semoga bertemu lagi. Bye.